KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di bulan Ramadan ini bersama dengan saya, Dr. Kamilin Jamilin dalam slot motivasi pagi. Hari ini insya-Allah kita akan berbicara ataupun berkongsi tentang topik muhasabah Ramadan. Sahabat-sahabat semua, adik-adik semua yang dikasihi oleh Allah. Pada hari ini telah berlalunya beberapa hari kita bersama dengan Ramadan. Satu bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan pahala dan ganjaran yang telah Allah sediakan kepada orang-orang yang beriman. Seandainya kita menunaikan hak Ramadan ini dengan ibadah dan juga amal saleh. Namun manusia berbeza di dalam bulan Ramadan ini. Ada yang banyak berusaha, bersungguh-sungguh, ikhlas di dalam ketaatan, dan ada juga yang sangat ekonomik dalam beribadah kepada Allah. Dan ada juga manusia yang tak ada beza di antara bulan Ramadan dengan bulan selain Ramadan. Yang membezakan mungkin hanya makan dan minum. Ada manusia yang sekarang ini mereka ni sedang berpesta, lebih seronok untuk memikirkan juadah apa mereka berbuka puasa. Ada juga yang langsung tidak menghiraukan tentang pahala-pahala, promosi-promosi daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kita semua, dan kita tidak berusaha untuk mengikuti petunjuk para ulama terdahulu di dalam menghidupkan bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan yang penuh dengan keberkatan ini, para ulama khususnya yang hidup pada 3 kurun terawal dulu, terutamanya para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian tabi'in, mereka ini berusaha bersungguh-sungguh untuk nak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang pemurah, yang dermawan, yang rajin memberikan makan, yang rajin membaca Al-Quran, yang membangunkan malam Ramadan sehingga bengkak-bengkak kakinya, selain daripada pelbagai bentuk ibadah dan ketaatan yang lain yang Allah telah janjikan akan menggandakan ganjaran pahala pada bulan Ramadan ini dengan ganjaran yang sangat besar. Bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang menjadi madrasah dalam kehidupan kita. Madrasah yang kalau kita graduasi, kita keluar daripada bulan Ramadan, adakah kita berhasil mendapat sesuatu yang bermanfaat ketika Ramadan? Ataupun sama sahaja sebelum kita masuk Ramadan, selepas kita keluar Ramadan, sama sahaja keadaan kita. Ilmu kita tidak bertambah, amalan kita tidak bertambah, malah ada yang semakin teruk dan buruk. Bulan Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kita erti pengampunan. Bila kita lihat ganjaran-ganjaran yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang benar-benar membangunkan bulan Ramadan, Allah kata, man qama ramadana imanan wa ihtisaban, man sama ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang membangunkan bulan Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, penuh pengharapan terhadap ganjarannya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Allah telah menunjukkan kepada kita erti kemaafan yang luar biasa pada bulan Ramadan. Sedangkan Allah itu hakikatnya memang adalah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab. Pada bulan-bulan selain daripada Ramadan, tetapi pada bulan Ramadan ini pengampunan Allah itu luar biasa.
adakah kita juga mampu menjadi insan yang pemaaf? Adakah kita mampu untuk nak memaafkan insan-insan yang pernah melakukan kesalahan kepada kita? Kita menghilangkan dendam yang wujud dalam hati-hati kita. Bila Allah perintahkan kepada kita wal ya'fu wal yasfahu, al-afu dan as-safhu ni dua-dua ni maksud dia kita maafkan. Tetapi al-afu ni maksudnya bila kita maafkan orang, kita dah tak balas lagi, kita tak hukum lagi kesalahan dia. Tetapi yang lebih tinggi daripada itu iaitu as-safhu. Dia bukan hanya sekadar kita maafkan dan kita juga tak berbalas ataupun kita tak hukum dia, tapi yang lebih dahsyat daripada itu adalah kita mampu untuk nak melupakan kesalahannya. Kita dah tak ungkit lagi. Ataupun bila kita teringat kesalahan yang dilakukan oleh si fulan, kita dah tak ada nak simpan dendam lagi. Itu as-safhu. Allah kata kat kita wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Maafkan orang, jangan hukum orang tu. Maafkan orang, delete historinya. Adakah kamu tidak mahu Allah mengampunkan kamu? Maksudnya pada bulan ini, sebagaimana kita maafkan orang, Allah juga akan maafkan kita. Kita tak maukah Allah mengampunkan dosa kita, kesalahan kita yang maha banyak ini? Dalam sebuah bait syair al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, kata al-Imam Syafi'i, لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العدوات إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشر للإنسان أبغضه كما إن قد حشى قلبي محباتي الناس داء وداء الناس كربهم وفي اعتزالهم قطع المودات. Bila aku maafkan orang dan aku tidak berdendam kepada siapa, aku telah merehatkan diri aku ini daripada perasaan sempit dalam permusuhan. Bila aku bertemu dengan musuh aku sambut dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana hati aku ini dipenuhi dengan kasih sayang. Manusia itu adalah penyakit, dan bila kita mendekati manusia, kita mungkin akan dapat penyakit itu, tetapi bila kita berpisah daripadanya, kita memutuskan silaturahim. Itu muhasabah yang pertama daripada bulan Ramadan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam segmen yang kedua, dan insya-Allah kita teruskan lagi dengan muhasabah bulan Ramadan. Yang kedua, kita muhasabah diri kita, mampu tak kita menahan diri kita daripada nafsu syahwat, sebagaimana ketika kita berpuasa kita mampu untuk nak menahan lapar dan dahaga. Kerana ibadah puasa ini bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi hakikatnya ibadah puasa ini adalah menguji kita sejauh mana kita mampu menahan diri kita daripada terjebak dalam perkara-perkara yang Allah murkai. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, semua amalan anak Adam itu Allah akan gandakan pahalanya sampai 10 gandaan hingga 700 gandaan, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, yang mana puasa itu adalah khas untuk aku, dan akulah yang akan memberikan ganjaran yang khas kepada yang berpuasa. Kerana apa? Nabi SAW beritahu, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kerana dia mampu untuk nak menahan ataupun meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya kerana aku. Maka ibadah puasa adalah ibadah yang menuntut kita semua untuk berusaha menahan diri kita. Sebagaimana pada bulan berpuasa kita mampu untuk tahan diri kita. Saya umpamakan contohnya orang yang suka merokok. Orang merokok ni kalau dia nak berpuasa, dia mampu nak tahan. Daripada subuh sampai ke maghrib tu dia boleh tahan. Walaupun masa dia berbuka puasa tu dia akan start dengan rokok dulu, lepas makan dia tak sabar-sabar nak merokok dulu.
Tetapi dia berusaha untuk nak tahan diri dia daripada merokok. Jadi selepas daripada Ramadan, kalau dia kembali balik kepada tabiat dia yang asal, yang dia tak mampu untuk nak menahan diri dia, dia masih lagi merokok pada siang hari, itu maksudnya dia tidak mengimprovekan diri, meningkatkan diri dia untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sedangkan seharusnya ibadah puasa ini membentuk kita, melatih kita semua untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Sebagaimana pada bulan Ramadan kita boleh nak tahan diri kita, begitu juga dengan selepas Ramadan kita mampu nak tahan diri kita. Sebab itu Nabi SAW kata dalam hadis riwayat Bukhari, as-siyamu junnah, puasa itu perisai. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tak mampu untuk nak meninggalkan kata-katanya yang keji, perbuatan yang tak elok, maka Allah tidak berhajat kepada lapar dan dahaga dia. Sebab puasa itu hanya akan menjadi satu budaya ataupun tradisi dalam kehidupannya. Bukannya bulan yang Allah syariatkan dengan hikmah-hikmah yang tertentu, yang Allah nak jadikan kita hamba Allah yang lebih bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah Allah kata Allah fardukan kepada kita ibadah puasa ini sebagaimana umat-umat terdahulu, supaya kita jadi apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa itu adalah bila mana kita berjaya untuk nak meletakkan perisai di antara diri kita dan maksiat, meletakkan benting antara kita dan api neraka. Dan kita tidak akan mampu untuk nak memahat, membina benting tersebut, melainkan sekiranya kita mampu menahan syahwat kita, mampu menahan diri kita daripada terbabas dengan godaan daripada syaitan. Bulan Ramadan adalah madrasah kepada kita untuk kita belajar menahan diri kita daripada segala perkara yang Allah murkai. Kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, aku tak pernah kenyang selama 16 tahun. Sebab kekenyangan itu memberatkan hati, kekenyangan itu mengeraskan hati, kekenyangan itu melenyapkan ketajaman akal kita, ketajaman itu menarik kita untuk nak banyak tidur, dan kekenyangan itu melemahkan diri kita daripada ibadah. Islam memiliki syariat dan adab agung yang merangkumi kehidupan seorang Muslim. Antaranya bab makan dan minum. Biasanya manusia kalau nak makan atau minum ada dua sebab. Satu, kerana keperluan diri. Yang kedua, kerana nafsu. Kerana keperluan, mestilah sebab kita nak hilangkan lapar dan dahaga kita. Dan ini mesti kita kena makan, sebab benda ni dituntut oleh agama untuk nak jaga akal kita, nak jaga nyawa kita, nak jaga kesihatan kita. Yang kedua, bila kita makan adalah kerana nafsu kita. Kita nak makan lebih, kita nak penuhi selera kita, kita nak try itu ini, nak cuba aneka pilihan. Jadi pada Ramadan kita kena tahan semua ni. Jangan masa kita nak buka puasa, masa buka puasa tu kita tenggelam, kita sampai lupa. Patutnya pada bulan Ramadan ni kita nak ingat kesusahan orang-orang di luar sana, orang-orang yang tak cukup makan kat sana, membuatkan kita lebih prihatin dengan nasib mereka. Tetapi ada orang bila bulan Ramadan ni dia lebih sudu daripada kuah. Dia yang enjoy, dia berpesta makanan, berjuadah dan seumpama dengannya. Ibnu Bashar, seorang ulama dahulu, pernah berkata, aku pernah nak berbuka puasa bersama dengan seorang hamba Allah yang saleh, Ibrahim bin Adam. Tetapi tak ada apa untuk nak berbuka. Kemudian Ibrahim bin Adam dikata, wahai Ibnu Bashar, betapa Allah telah mengurniakan nikmat dan rehat kepada orang miskin, orang fakir dan miskin. Mereka tak akan ditanya tentang zakat, tak ditanya tentang haji, sedekah ataupun silaturahim. Kita yang kaya ini pula Allah nak bagi rehat kat dunia.
Dan antara faedah daripada kita lapar, kita berusaha untuk nak lawan syahwat maksiat yang berpunca daripada kesenangan dan kekuatan diri kita. Bila kita kurangkan makan, ini sebagai satu langkah kita mengurangkan syahwat kita. Bila kita separa lapar, dia boleh kuatkan jiwa walaupun barangkali badan kita terasa lemah, macam kuda lumba. Kalau kuda lumba ni nak bagi lari, dia bagi lapar sikit, dia tak bagi kenyang. Yang kedua, kerana kita nak kurangkan ngantuk kita. Banyak bila kita ngantuk ni, kita akan kurang bertahajud, kurang amalan, kita punya tidur pun macam orang mati. Makin banyak tidur, orang kata makin banyak tidur umur makin pendek, sebab kita tak dapat menikmati kehidupan ini. Sebab itu sebahagian para ulama dulu dia kata lapar itu adalah kunci akhirat dan pintu ke arah kezuhudan, dan kekenyangan itu pula adalah kunci dunia dan pintu keinginan. Jangan ke mana-mana, kita bertemu lagi selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam segmen yang terakhir. Episod kali ini kita membicarakan tentang muhasabah pada bulan Ramadan yang mulia. Sebenarnya muhasabah Ramadan ni sangat banyak lah, kalau kita nak sebutkan semua. Tetapi antara yang selalu kita leka, yang jarang disebutkan oleh orang-orang dekat luar sana, adalah jaga masa. Ramai orang tak nampak antara muhasabah penting Ramadan ni sebab nak jaga masa. Antara muhasabah utama sebenarnya pada bulan Ramadan untuk mendidik diri kita supaya kita lebih prihatin, lebih peka dengan masa. Cuba tengok, waktu sahur, Allah berikan waktu kepada kita untuk kita makan dan minum bersahur itu. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Makan sampai subuh pun tak apa. Azan subuh kita berhenti. Kita makan, azan stop. Kemudian kalau kita tengok berbuka, Nabi SAW galakkan kepada kita untuk berbuka dengan sesegera yang mungkin. Azannya jangan buat apa? Minum atau makan dulu, buka puasa cepat. Kalau kita tengok hikmah kepada syariat melewatkan sahur, syariat menyegerakan berbuka, kita akan mendapati hikmah menjaga masa yang Allah nak latih kita. Bila kita makan, kita tengah enjoy, tengah seronok bersahur, tiba-tiba kita kena stop. Sebab Allah dah kata bila azan, stop. Kita segera buat. Allah nak latih kita. Walau macam mana kita seronok pun dengan kenikmatan dunia, dengan satu-satu perbuatan yang kita suka buat, tetapi sekiranya kita tahu bahawa benda itu dilarang oleh Allah, berhenti segera. Stop. Jangan buat. Jangan tangguh-tangguh, tak apalah, nantilah, tahun depan lah, nanti bila dah tua lah. No. When Allah said that, kita segera lakukan. Allah nak latih kita, didik kita untuk segera mematuhi perintahnya, segera menjauhi larangannya. Begitu juga ketika mana kita berbuka, Allah suruh kita segera. Sebab Allah dah perintahkan, kalau kita dengar azan, kita berbuka segera. Allah nak latih kita, kalau Allah perintahkan kepada kita melakukan sesuatu, segera buat. Jangan tangguh-tangguh. Jangan kita ambil sambil lewa, malas lah, nantilah. No. Kita buat secepat mungkin. Itu antara muhasabah penting dalam bulan Ramadan. Kemudian, antara muhasabah bulan Ramadan sebenarnya adalah bulan mujahadah. Ramadan ini menuntut kita untuk nak bermujahadah, bersungguh-sungguh kita berusaha. Kita ambil semangat tentera Badar. Semangat tentera Badar
walaupun sedikit 300 belasan sahaja orang berani untuk nak menentang 700 daripada tentera musyrikin, tetapi mereka yakin dengan janji Allah. Mereka yakin mereka ini membantu Allah, Allah pasti akan membantu mereka. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu bantu Allah, pasti Allah akan bantu kamu. Sebab tu Allah kata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidnillah. Berapa ramai kelompok yang sedikit boleh menewaskan kelompok golongan yang lebih ramai. Merujuk kepada tentera Badar. Peperangan Badar yang menuntut untuk nak mereka meninggalkan dunia, menuntut mereka untuk nak menghilangkan perasaan kecintaan kepada dunia seperti kita, yang kita tak mampu untuk nak meninggalkan kecenderungan kita, keinginan kita terhadap dunia. Kalau kita tengok hari ni, kita nak kita besar-besar, kita nak rumah besar-besar, kita nak kecintaan kita pada dunia. Kita minta Allah murahkan rezeki kita, kita lupa untuk minta Allah kurniakan kita syurga di akhirat. Sedangkan kenikmatan yang sebenar adalah di akhirat. Rezeki yang paling besar adalah kurniaan syurga di akhirat. Waladdarul akhiratu khairu wa abqa. Tempat ataupun negeri di akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Tapi hari ini, kerana kita cintakan dunia, doa kita adalah untuk Allah berikan kesenangan kepada kita di dunia. Doa kita adalah supaya Allah berikan kepada kita kekayaan di dunia. Kerja kita, usaha kita, titik peluh kita adalah untuk dunia. Kita lupa untuk mencari akhirat yang jauh lebih baik, yang tak boleh ditandingi ataupun dibandingkan dengan kesenangan dunia. Ramadan adalah musim yang terbaik untuk kita bermuhasabah diri kita bersama-sama. Jangan bila keluar Ramadan kita tidak berbeza secara positif berbanding sebelum Ramadan. Ramadan ini hanya kita lapar dan dahaga. Kalau kita berRamadan dengan hanya sekadar lapar dan dahaga, Allah akan berikan kepada kita lapar dan dahaga sahaja. Kita hanya akan dapat lapar dan dahaga, tetapi pahala, ganjaran besar yang Allah telah janjikan kepada kita, kita tak dapat. Kerana itu, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita, seolah-olah kita tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan pada tahun hadapan. Moga-moga Allah sampaikan lagi kita dengan bulan Ramadan. Moga-moga Allah jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Bertemu lagi dalam slot motivasi bersama dengan Dr. Kamilin Jamilin pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.